inilah fungsi-fungsi dia orang. Dia tak boleh nak duduk mengharap orang hantar maklumat dia catat. Tapi tindakan habis. Jadi kau dapat gaji, hasil gaji itu apa? Ni ikut dalam Islam, bila kau dapat gaji kau tu tak afdal langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aywa. Ada isu apa tu hari ni? Okey, isu tentang ajaran sesat Okey, sila. Dari dulu saya memikirkan kan tentang ajaran sesat Kenapa kita dekat Malaysia kita tak nak buat macam mana? Bila kita dah tahu ada maklumat ajaran sesat tu, kenapa pihak yang berkenaan sama ada jabatan agama ataupun apa jabatan tak nak ambil tindakan dengan secepat yang mungkin. Maksudnya jangan biarkan ia dah berkembang baru kita nak ambil tindakan. Sebaik-baiknya bila dia dah bermula tu, kalau kita tahu kita terus tantas. Serupa juga macam Arkam dulu. Kenapa kita harus biarkan dia? 10 tahun Kita dah nampak kita dah nampak dia dah mula menyimpang daripada matlamat asal dia. Tapi kita terlalu lambat ataupun terlalu lembab dalam mengambil tindakan. Sepatutnya kerajaan kena ambil tindakan secepat mungkin. Jangan bagi dia peluang untuk dia berkembang biak. Pasal bila dah berkembang macam ni, serupa juga jadi je macam DISB. Dah lama macam ni baru kita nak ambil tindakan. Dah jadi macam huru-hara. Jadi kalau boleh saya minta, kalau boleh ajukan perkara ni pada pihak-pihak yang berkenaan. Pasal apa pihak-pihak yang berkenaan ni cakap-cakap kita ni dia tak nak dengar pun. Tu seolah-olah macam mereka ni lebih pandai daripada orang yang pandai. Saya bukan nak ban kerajaan, tapi tindakan tu terlalu lembab. Terlalu lembab, betul. Pasal apa? Banyak dah saya perhatikan. Contohnya macam di Johor, di Melaka, Negeri Sembilan. Ajaran kita dah dengar dah tentang ajaran-ajaran sesat ni, tapi tak ada tindakan, tak ada apa. Kalau kita tanya, asal kita tanya dia kata apa? Kita sedang menyiasat. Allah, janganlah bagi sampai dia dah mengebak jauh baru kita nak ambil tindakan. Tak boleh lah macam tu. Kalau kita nakkan keadaan tu stabil, kita kena buat cepat. Dia mungkin kita biarkan dulu. Saya duk nampak isu adakah saya nak bertanya soalan ni kepada Jabatan Agama sebenarnya. Saya duk tunggu mungkin ada waktu pertemuan dengan pihak Jabatan Agama. Saya nak tanya satu soalan juga. Adakah isu ajaran sesat adalah keutamaan pihak Jabatan Agama? Kalau dia anggap ini sebagai satu keutamaan, mesti dia akan ambil tindakan segera macam mana soalan daripada tuan tu. Maksudnya kenapa tidak diambil tindakan secepat yang mungkin? Kalau dia menganggap bahawa ini adalah perkara yang penting dan perkara yang utama yang menjadi perhatian pihak Jabatan Agama, saya yakin mereka akan memantau perkara ini ataupun mengambil tindakan perkara ini dengan lebih awal. Tak adalah lembab sangat. Itulah sebabnya saya kata tadi, kalau bukan itu satu keutamaan, so apa keutamaan kita sebenarnya? Betul. Apa keutamaan dia kan? Contoh apa keutamaan kita sebenarnya? Apa fungsi Jabatan Agama sepertinya JAKIM, apa semua, tak kira setiap negeri. Apa keutamaan dia yang perlu? Contoh macam di Melaka, apa yang terjadi macam di Pulau Besar, banyak benda-benda yang tak elok berlaku kan. Dah bila orang dah dirikan kemah lah, dah taruh lilin apa semua kan, baru nak ambil tindakan dia. Ini. Kan kalau kita cakap lebih-lebih, katanya kita ni memandai. Tak, kita bukan memandai. Pasal saya dah 60 lebih dah. Saya dah memantau benda ni lama dah. Saya dah berhati apa yang Jabatan Agama buat dengan benda-benda yang dengan permasalahan macam ni. Sepatutnya dia kena buat. Kena ambil tindakan segera lah. Kena, contohnya sekarang dia dah ada 10 pengikut. Okey, kau buat siasatan. Sampai dia 15 ke 20 orang, terus buat tangkapan. Nak tunggu apa?
Islam ni untuk apa sebenarnya? Betul. Jadi Saya dah kita, nampak dia kalau orang kita ada fokus. biarkan aja macam ni. Saya dah nampak dia orang ni ada fokus. Cuma sekarang ni kalau fokus daripada sudut pihak Jabatan Agama ni biasa di dalam bab zakat, dalam bab harta, dalam bab faraid dan sebagainya. Faraid ni pun ada isu lagi sebenarnya dalam bab mahkamah syariah. Yang tu kita nampak mereka berikan penekanan. Tetapi dalam bab isu ajaran sesat, maksudnya ambush kepada ajaran sesat. Sebab sekarang ni ajaran sesat makin banyak. Dia makin banyak dan tersebarnya dengan lebih luas. Dia merentas sempadan. Kalau dulu dia orang buat ajaran sesat dekat Pai Jaras Selangor tu, Sungai Buloh, Pai Jaras Sungai Buloh tu banyak ajaran sesat. Tapi dia dekat situ saja. Mungkin beredar sikit 2-3 tempat. Sekarang ni media sosial. Kalau kita tengok yang Sihak dan sebagainya tu, dia punya buat baru ni gathering dia ramai. Kumpulan dia tu. Jadi perlu perhatian jugalah. Kita nak pertanyakan dia orang tentang isu ni. Saya pun duk cari masa juga tengok program yang sesuai. Jika ada pertemuan dengan pihak Jabatan Agama, antara perkara yang saya nak soalkan di situ ialah isu ni lah. Adakah perkara berkaitan tentang akidah, bahkan yang telah difatwakan dan telah diwartakan, itu menjadi keutamaan pihak jabatan. Jadi bila jadi keutamaan, mesti dia ada kumpulan khusus. Macam bahagian zakat dekat Negeri Selangor, kita ada skuad Umar kot. Skuad Umar lebih kurang macam tu. Jadi skuad dia ni untuk cari asnaf-asnaf, untuk serahkan duit zakat. Bukan minta duit zakat saja tetapi yang ni skuad untuk berikan duit zakat. Yang ni skuad Saidina Umar, tak silap saya, dekat Negeri Selangor. Jadi kita nampak dia orang begitu fokus pada bahagian tu. Tetapi bahagian ajaran sesat pula, kita bukan tak nampak secara penuh, tetapi kurang. Kalau pihak JAKIM pula, mereka lebih kepada kajian-kajian. Jadi ada penerbit IKIM. Penerbit IKIM punya kajian memang padu. Kaitan tentang neuropsikologi, dalam pemikiran sains, dalam bab ketambahan botani, dengan kaitan kelestarian alam di dalam agama. Macam-macam. Dia orang punya perbincangan tu memang bab tu dah memang melangkaui zaman dah. Memang hebat lah. Tapi bagaimana pula dengan isu ajaran sesat? Yang tu yang kita duduk. Saya kalau ada berpeluang untuk duduk bersama dengan mereka, saya pun akan mempersoalkan hal tu lah. Nak try tanya, adakah ini menjadi keutamaan? Kalau menjadi keutamaan, adakah tindakan segera akan dilakukan oleh skuad khusus? Kalau tak ada skuad khusus, sampai ke sudah. Saya setuju dengan Ustaz. Apa yang Ustaz cakap tu, terima kasih kalau kerana boleh menyampaikannya. Pasal apa, ni soal akidah. Betul. Kalau akidah kita dah rosak, so for the next generation, lagi rosak. Pasal apa? Pasal kita tengok very simple. Benda ni very simple. Kita sekarang agama, tu kata tadi orang kata agama ni sebenarnya sederhana, senang. Contoh kita bagi. Kita ada agama yang sikit, tapi kita ada asas. Asas dia apa? Contoh macam kita buat rumah. Asas tu kena kukuh. So kalau asas sudah kukuh, kalau rumah kita nak tinggi macam mana pun, dia akan tetap kukuh. Begitu juga dalam Islam. Jadi bila kita biarkan benda-benda macam ni berlaku, saya tak nafikan benda yang lebih buruk akan terjadi. Mempergunakan agama untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya saya paling mudah saya nak bagi contoh kerajaan langit. Kenapa nak tunggu sampai dia dah sedia, dia dah banner replika apa semua tu kan, barulah kita datang nak runtuhkan? Kenapa? Ini masalah besar daripada dulu saya perhatikan. Pihak yang berkenaan kena alert dengan benda-benda yang macam ni. Dia biarkan siap dia punya replika, cerik dia apa semua kan, baru lepas tu datang nak robohkan, bawa bulldozer nak roboh. Kenapa? Nak nama ke? Tak boleh lah macam tu. So apa salahnya kita buat benda tu dalam diam? Okey, contohnya ajaran sesat ni, dia nak berkembang je kita cantas. Dah
tutup. Tak perlu kita nak biarkan lagi. Pasal ni seolah-olah macam kita nak nama. Lagi satu kan kita kan ada kuasa. Kita ada kuasa negeri dekat tempat-tempat di bahagian negeri kan. Ya. Sepatutnya kita boleh guna kuasa tu untuk menyegerakan tindakan. Kita bukan perlu minta permohonan kat siapa-siapa. Kita pegang kuasa tu. Itu sebabnya saya kata tadi, bila kita dah tahu, kita dah macam mana pun maklumat tu akan terlepas daripada pihak-pihak yang sesat ni tadi. Dia akan terlepas. Jadi bila dah ada tu, pihak jabatan tu, agama tu, dia kenalah alert. Pergi buat siasatan sekejap, apa buat pemantauan apa semua kan. Itu dia orang punya kerja lah. Janganlah tunggu dia orang nak buat istana, nak buat apa replika apa semua, baru nak bertindak. Ini secara ni salah sebenarnya. Lembab, nak kata lembab sekarang dia marah. Ini so dia orang yang dekat jabatan agama tu, dia orang buat apa? Duduk aja kat kursi empuk tu. Tugas dia orang bukan nak membantu orang Islam. Tugas dia adalah selain membantu orang Islam, nak memajukan umat. Inilah guna dia. Jadi benda yang tak betul tu cepat-cepat kita cantas. Betul? Jangan bagi dia peluang langsung. Macam Puan Zakiah ni sebut, dia kata macam ada seorang pemanggil hari tu daripada Perak. Dia call kita, bagi tahu apa yang berlaku dekat kampung dia. Ada ajaran Arashi dekat situ. Sepatutnya sekarang dah ni dia ambil tindakan. Bagus macam tu, bermakna masih ada lagi orang yang ambil berat tentang hal ni. Kita nak ke generasi Islam kita jadi makin teruk. Nama Islam tapi ikutan hanyut. Setuju. Ini kita tak nak. So kalau boleh saya minta Ustaz nanti bila berjumpa dengan pihak dia orang, buka perkara ni. Tak ada kompromi. Saya duk nampak ada satu lagi. Kita buat betul-betul. Kalau kita boleh buat satu tim dekat media sosial sekurang-kurangnya, bahagian untuk penerangan, mencari maklumat dan sebagainya, dekat media sosial buat tim ni. Yang mana tim ni dibayar ataupun pekerja-pekerja yang dibayar oleh pihak kerajaan negeri ke, kerajaan persekutuan ke, tak ada masalah lah. Tapi mesti ada tim yang ni untuk alertkan pihak jabatan agama untuk buat tindakan. Kalau tidak, sampai ke sudah lah. Benda kita duduk sembang dekat media sosial, duduk sembang benda ni sesat lah, benda ni tak sesat lah, benda ni dah jadi ramai orang lah, mula ajaran baru lah, mula kesesatan baru lah. Tapi sampai ke sudah. Macam sekarang, kita duduk sebut berkaitan tentang isu Habib-Habib pembohong daripada Indonesia pun ramai juga. Sebut tentang Nabi SAW dengan dakwaan-dakwaan yang merepek, merapu dan meraban. Benda-benda macam ni juga kena beri perhatian. InsyaAllah lah. Allah mudah. Ya, betul. Saya ada tengok satu video yang Ustaz dapat tangkap orang yang mempergunakan agama ni untuk kepentingan dia. Contoh yang nak mengeluarkan susuk tu. Ingat lagi video tu? Saya ada tengok tangan kanan dia buat apa, tangan kiri buat apa. Ustaz Syarhan Syafi'i. Sebut tu. Saya memang tak simpan nama-nama orang salah. Saya nampak benda tu kan, itu baru segelintir kan. Tapi dia kena ambil tindakan tak? Jabatan agama ambil tindakan dah kat dia? Itulah sebabnya tadi, inilah fungsi-fungsi dia orang. Dia tak boleh nak duduk je mengharap orang hantar maklumat dia catat, tapi tindakan habis. Ini kita tak nak. Jadi dia kena bergerak. Pihak pejabat agama kena bergerak. Jadi kita nak harapkan siapa lagi? Kalau dia orang sendiri pun kita tak boleh harapkan. Betul. Jadi saya minta sangat Ustaz, kalau boleh panjangkan hal ni kepada pihak-pihak yang berkenaan. Bukan kita orang kata kita nak ban kerajaan ke apa, buat tak perlu. Kalau buat tak betul tu memang kita tegur lah. Betul. Betul lah ataupun tak. Tegur, jangan adakan jabatan agama. Senang. This is very simple thing. So dia orang kena ingat semua tu, yang dia orang bukan nak boleh duduk kat kursi empuk tu cukup bulan dapat gaji. Jadi kau dapat gaji, hasil gaji tu apa? Ni ikut dalam Islam, bila kau dapat gaji kau tu tak ada langsung. Pasal kau dah nampak kemungkaran, tapi kau tak ambil tindakan. Kerja tiap bulan nak gaji, tapi tak buat. Betul. Ini masalah.
So kalau boleh Ustaz panjangkan benda ni pada pihak-pihak yang berkenaan. Itu saja. InsyaAllah. Terima kasih banyak tuan. Kita usahakan nanti insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalil balik. Okey, itu menarik Benda dah bising, tapi kadang-kadang tindakan tak ada. Nak salahkan full kepada pihak Jabatan Agama. Kadang-kadang mereka pun ada had di dalam bab penguatkuasaan. Tak tahulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min muddakir? Maksudnya, sesungguhnya kami memang memudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Adakah sesiapa yang mahu mengambil pelajaran? Allah ulang ayat ini 4 kali dalam surah Al-Qamar, tuan-tuan. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Allah tegaskan 4 kali faham Al-Quran itu sangat mudah. Tapi kenapa kita kata susah? Ayat tu tak silap. Kitalah sebenarnya yang silap. Kita guna sistem yang tak sesuai, tuan-tuan. Anda belajar part-time bahasa Arab Al-Quran, tapi guna sistem pembelajaran full-time macam kami dulu belajar di sekolah. Sebab tu dia jadi susah. Itulah yang menguatkan semangat kami untuk susun sistem mudah ini khas untuk anda. 25 tahun kami ambil masa untuk menyusun dan memperbaikinya hingga ia menjadi mudah seperti hari ini. Jom kita faham bahasa Arab Al-Quran dengan sistem Al-Furqan. Kita bantu Ustaz Syihab memandaikan umat dengan Al-Quran.